Di antara kelebihan bulan Ramadan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain adalah dalam sekian banyak, dalam puluhan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, salah satunya adalah kelebihan mustajabnya doa apabila seseorang itu berdoa pada bulan Ramadan yang mulia ini. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan umat Islam dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang dijanjikan dengan pelbagai anugerah-anugerah yang tidak terdapat pada mana-mana bulan yang lain. Di antara kelebihan bulan Ramadan yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain adalah dalam sekian banyak, dalam puluhan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, salah satunya adalah kelebihan mustajabnya doa apabila seseorang itu berdoa pada bulan Ramadan yang mulia ini. Seperti mana yang termaktub di dalam sepotong hadis Nabi SAW, bahawa Nabi telah bersabda, Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa laylatin min Ramadan wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan sekian-sekian orang pada setiap hari pada bulan Ramadan, dan seseorang muslim itu mempunyai doa yang mustajab pada setiap siang dan setiap malam pada bulan Ramadan. Dan begitu banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahawasanya sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa-doa hamba-hambanya. Bahkan dalam satu riwayat pernah dinyatakan bahawa apabila masuk saja bulan Ramadan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikat penanggung arash yang dikenali sebagai Hamalatul Arsh, yang disebut juga dalam riwayat sesungguhnya arash Allah itu ditanggung oleh 4 orang malaikat, dan setiap seseorang malaikat itu besarnya mereka adalah di antara satu bahu sampai ke satu bahu mereka yang lagi satu. Maksudnya daripada hujung sini nak sampai hujung sana itu jarak perjalanan selama 80 tahun. Jarak perjalanan daripada bahu sebelah kanan malaikat Hamalatul Arsh sampai bahu belah kiri malaikat Hamalatul Arsh ni, itu jaraknya sama seperti perjalanan 80 tahun. Nah, bagi tahu besarnya dan hebatnya malaikat yang menanggung arash Allah Subhanahu wa taala, dan menggambarkan keagungan kebesaran Allah yang mampu menciptakan malaikat yang begitu dalam begitu keadaannya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam satu riwayat disebut bahawasanya apabila masuk bulan Ramadan, Allah akan menyuruh malaikat-malaikat Hamalatul Arsh ini supaya mereka stop daripada ibadat-ibadat lain, dan mereka diperintahkan untuk semata-mata mengaminkan doa orang-orang yang berdoa pada bulan Ramadan. Maksudnya ada malaikat
yang job dia sepanjang bulan Ramadan ni, job dia hanya mengaminkan doa orang-orang yang berdoa pada sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Menggambarkan bahawa memang sangat-sangat kuatlah bahawa doa pada sepanjang bulan Ramadan ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan pada bulan Ramadan ini waktu-waktu yang mustajab doa, tuan-tuan dan puan-puan. Antara waktu yang sangat mustajab doa sepanjang bulan Ramadan, pertama sekali adalah waktu sahur. Waktu sahur ni bukan Ramadannya, bahkan di luar Ramadan pun waktu sahur adalah satu waktu yang sangat mustajab doa. Tinggal lagi kalau waktu sahur pada bulan selain Ramadan tu memang jaranglah. Memang jaranglah kita bangun. Kan? Kalau bulan Ramadan ni memang kita bangun sungguh sebab nak makan sahur. Kalau waktu sahur selain bulan Ramadan ni, entah kita bangun tak bangun. Mungkin kita bangun waktu subuh. Mungkin kita bangun waktu azan subuh atau selepas waktu azan subuh. Waktu sahur tu mungkin bagi setengah orang jarang dimanfaatkan kalau di bulan selain Ramadan. Adapun pada bulan Ramadan, saya rasa memang secara pastinya semua daripada umat Islam mereka akan bangun untuk bersahur. Sama ada mereka bangun 1 jam sebelum sahur atau setengah jam sebelum sahur, ada yang bangun mungkin 10 minit sebelum sahur. Sebelum subuh, mereka akan bangun pada waktu sahur. Mereka akan bercelik mata pada waktu sahur tersebut, dan waktu sahur itu adalah satu waktu yang sangat mustajab doa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji secara khusus orang-orang yang pada waktu sahur mereka meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Allah Taala mention secara khusus orang-orang yang meminta keampunan daripada Allah pada waktu sahur. Jadi waktu sahur ini, tuan-tuan puan-puan, adalah satu waktu yang sangat penting kita manfaatkan untuk membaca istighfar kepada Allah. Membaca istighfar kepada Allah, meminta pengampunan daripada Allah pada waktu sahur tersebut, kerana waktu sahur itu dikhususkan dalam Al-Quran sebagai waktu yang dituntut untuk meminta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu sahur ni, tuan-tuan, kita seharusnya merebut walaupun dalam beberapa minit, walaupun dalam beberapa saat untuk kita angkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua hajat-hajat kita, secara khususnya meminta agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Itu yang pertama, tuan-tuan, iaitu pada waktu sahur. Kedua, waktu yang mustajab doa pada bulan Ramadan ini adalah sepanjang tempoh seseorang itu dalam keadaan berpuasa. Sepanjang waktu dia dalam keadaan berpuasa, itu adalah waktu yang mustajab doa bagi diri seseorang insan itu. Kerana dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Salasatu da'watin la turad." 3 jenis doa yang Allah tidak akan tolak sama sekali. Pertama, doa orang yang sedang berpuasa. Kedua, doa pemimpin yang adil. Ketiga, doa seorang ibu ataupun ayah kepada anak-anak mereka. Dan dalam satu lagi riwayat disebut doa orang-orang yang dizalimi. 3 jenis doa ni tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepanjang waktu seseorang itu dalam keadaan berpuasa, itu adalah waktu dia perlu memperbanyakkan doa, kerana itu adalah waktu mustajab doa. Itu nombor 2, tuan-tuan. Adapun waktu mustajab doa nombor 3 adalah ketika seseorang itu hampir berbuka puasa. Apabila seseorang yang berpuasa, dia telah menghampiri waktu untuk berbuka puasa, itu waktu maghrib, maka waktu itu juga adalah satu waktu yang mustajab doa. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya ketika seseorang mukmin berbuka puasa, Allah memberikan dia 2 kegembiraan. Pertama, kegembiraan kerana dia dapat pahala dia berpuasa itu tadi.
Kedua, kegembiraan kerana doa-doa dia akan dimustajabkan pada waktu tersebut, iaitu pada waktu berbuka puasa. Maka sepatutnya dibudayakan di dalam rumah kita atau di mana pun kita berada. 5 minit, 3 minit sebelum azan maghrib, semua kerja-kerja lain perlu diberhentikan. Duduk dan berdoa sama-sama. Kalau di rumah, berdoalah sama-sama dengan ahli keluarga. Seorang baca doa, yang lain aminkan. Kalau buka puasa seorang-seorang, maka bacalah doa seorang-seorang. Ya, kerana pada waktu itu Nabi SAW menjanjikan itu adalah waktu yang mustajab doa. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak manfaatkan waktu-waktu ini, tuan-tuan dan puan-puan. Waktu sahur, sepanjang waktu seseorang itu berpuasa. Dan yang ketiga adalah beberapa minit sebelum seseorang itu berbuka puasa. Itu di antara waktu-waktu yang penting yang perlu kita perhatikan untuk kita bermunajat, meminta kepada Allah semua hajat-hajat, semua keinginan-keinginan kita dalam hati kita. Ada sebahagian orang beranggapan, dia kata, saya ni memang setiap hari berdoa, namun saya mendapati tidak tertunai-tunai doa itu. Lalu dengan pemikiran macam ni menyebabkan dia rasa jemu dan bosan untuk dia berdoa. Dia merasakan doa macam mana pun tak je dapat-dapat. Lalu dia pun jemu dah, dia pun bosan dah untuk berdoa. Maka orang yang berpemikiran begini, kita ingatkan mereka semua dengan satu hadis Nabi SAW. Bahawa Nabi telah bersabda, sesungguhnya apabila seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang sungguh-sungguh, dan dia tidak minta, dia tidak berdoa kepada Allah untuk dapat sesuatu yang haram, dan dia tidak berdoa kepada Allah untuk memutuskan hubungan silaturahim, maka doa dia yang baik ni dijanjikan oleh Allah dengan salah satu daripada 3 balasan. Maksud dia, semua doa yang kita pohon kepada Allah, dia akan jadi salah satu daripada 3 balasan dia. Pertama, Allah akan tunaikan doa itu. Apabila berdoa, Allah bagi doa itu. Allah tunaikan doa itu. Allah makbulkan doa itu. Ini balasan pertama. Kalau Allah tak bagi nombor 1 ni, balasan nombor 1 ni kalau Allah tak bagi, maka mungkin Allah akan bagi balasan nombor 2. Apa balasan nombor 2 yang disebut dalam hadis? Bahawa dengan setiap satu doa itu, Allah akan mengalihkan daripada dirinya mana-mana musibah ataupun malapetaka. Maka dengan setiap satu doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba Allah, akan menyebabkan dengan doa itu tersingkir daripada dia musibah, malapetaka yang berat. Mungkin Allah dah mentakdirkan si fulan ini kena satu musibah yang berat. Contohnya aksiden atau apa benda pun. Tetapi dengan doa yang dipanjatkan oleh seseorang pada waktu paginya, pada waktu sahurnya, pada waktu sebelum buka puasanya, maka boleh jadi Allah jauhkan aksiden ini daripada orang tersebut, ataupun Allah meringankan kemalangan itu kepada orang tersebut. Maka ini rahsia, kalau Allah tak tunaikan hajat orang tu secara direct, Allah tukarkan doa itu menjadi dinding yang boleh mendinding seseorang daripada bala dan juga musibah. Ini nombor 2, tuan-tuan. Kalau nombor 2 ni pun Allah tak bagi, ya, kalau balasan nombor 1 pun Allah tak bagi, kalau balasan nombor 2 ni pun Allah tak bagi, maka Nabi sebut Allah akan bagi balasan nombor 3. Setiap satu doa itu akan ditukarkan menjadi pahala pada hari kiamat. Setiap satu doa itu akan ditukarkan menjadi pahala pada hari kiamat. Disebut dalam satu riwayat, apabila seorang hamba Allah datang bertemu dengan Allah pada hari kiamat, Allah akan menyatakan kepada hamba tersebut, wahai fulan, kamu ketika di dunia, kamu pernah minta doa sekian, kamu pernah minta doa sekian, kamu pernah minta doa sekian. Dan pada hari ini aku telah tukarkan semua doa itu menjadi pahala. Lalu diperlihatkan kepada hamba itu gunung ganang pahala. Pahala yang dia dapat
disebabkan doanya dulu kat akhirat, kat dunia dulu. Maka hamba ini akan terdetik dalam hatinya. Apabila melihat pahala yang begitu banyak, terdetik dalam hati hambanya, dia menyatakan, kalau macam inilah pahala doa kat dunia dulu, kan bagus kalau semua doa saya tak dimustajabkan di dunia, bahkan ditukar menjadi pahala di akhirat. Jadi hamba tu diterasa supaya lagi bagus semua doa-doa saya tidak dimustajabkan pada dunia dulu, tapi ditukarkan menjadi pahala pada hari akhirat, kerana itu jauh lebih berbaloi. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai seseorang itu terlintas dalam hatinya bosan ataupun jemu untuk berdoa, kerana hakikatnya setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu dibalas oleh Allah dengan salah satu daripada 3 perkara. Dan kita menginginkan biarlah semua doa-doa itu menjadi harta kita ketika di akhirat kelak. Kalau Allah tak bagi doa tu kat dunia pun tak apa lah. Biar doa-doa itu menjadi gunung ganang pahala di akhirat nanti. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah, sama ada pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, itu tidak akan dipersia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah mustajabkan di dunia, atau Allah tolak bala musibah daripada orang yang berdoa, atau Allah simpan doa itu sebagai pahala nanti pada hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita fikir sama-sama, kita akan merasakan satu kerugian apabila peluang doa pada bulan Ramadan ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bila kita kata boleh jadi doa itu dijadikan sebagai pahala pada hari kiamat, kita perlu ingat, setiap ibadat pada bulan Ramadan ini dilipat kali gandakan pahalanya. Maka doa yang kita panjatkan itu apabila ditukar menjadi pahala pada bulan puasa ini, maka pahala daripada doa itu juga adalah berlipat kali ganda. Maksudnya doa kita pada bulan Ramadan tidak sama dengan doa kita pada bulan selain Ramadan. Memang tidak akan sama sekali. Kerana doa itu juga satu ibadat, dan semua ibadat pada bulan Ramadan itu dilipat kali gandakan pahalanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama manfaatkan sepanjang 30 hari ini memperbanyakkan doa. Kalau Allah mustajabkan doa itu di dunia lagi, alhamdulillah, itu rezeki kita. Kalau Allah tidak mustajabkan doa itu di dunia, Allah simpan untuk hari akhirat, itu rezeki yang lebih bagus lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut kena banyak doa pada bulan Ramadan ini, maka apa doa yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang nak didoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan puasa ini? Hakikatnya, sebagai seorang hamba Allah yang lemah, lagi hina, lagi tidak memiliki sebarang kekuatan dan kemampuan, maka selayaknya seorang hamba itu meminta kepada Allah semua yang dia perlukan. Segala yang dia perlukan dalam hati dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nak minta jodoh, dia minta kepada Allah. Kalau dia nak minta kerja, dia minta kepada Allah. Kalau dia nak sihat, dia minta kepada Allah. Kalau dia nak panjang umur, dia minta kepada Allah. Kalau dia nak beli rumah, dia minta kepada Allah. Kalau dia nak beli kereta, dia minta kepada Allah. Semua keinginan, keperluan dirinya itu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah hakikatnya suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, hendaklah kalian memohon kepada Allah segala hajat kamu, termasuk kalau putus tali kasut dia. Kalau tali kasut putus sekalipun, dia kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tali kasut putus pun, Nabi suruh kita panjatkan keinginan kita, keperluan kita itu kepada Allah. Panjatkan.
Di samping kita melakukan usaha dan ikhtiar. Bukan doa saja tapi tak buat apa-apa. Itu kita sedia maklum lah, kita sedia faham. Jadi di samping usaha dan ikhtiar kita, segala doa dan hajat mesti dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah semata-mata yang berkuasa menunaikan, memberikan segala keinginan dan keperluan hamba-hambanya. Jadi sebenarnya semua doa, semua keinginan, semua keperluan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi dalam hadis Nabi SAW telah mengkhususkan beberapa perkara yang mesti kena minta kepada Allah sepanjang bulan puasa ini. Pada bulan puasa ni ada beberapa perkara yang mesti kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, "Wastakthiru fihi min arba'i khisalin, khoslataini turduna bihima rabbakum, wa khoslataini la ghina'a bikum anhuma. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله واستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار." Dalam hadis ini Nabi SAW telah bersabda, dan perbanyakkanlah pada bulan ini, iaitu pada bulan Ramadan. Perbanyakkanlah pada bulan ini dengan meminta 4 perkara. Perbanyakkan pada bulan ini dengan 4 perkara. 2 perkara menyebabkan kamu meredai Tuhan kamu, menyebabkan Allah redha dengan kita. Dan 2 perkara lagi adalah yang kamu memerlukannya. 2 perkara yang menyebabkan kamu diredai Tuhan kamu ialah penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang patut diperbanyakkan pada bulan puasa ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kedua kata Nabi, dan kamu memohon keampunan kepadanya. Ya, pertama bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua memohon keampunan daripada Allah, memperbanyakkan istighfar. Itu 2 perkara yang menyebabkan seorang hamba itu diredai oleh Allah. 2 perkara lagi yang kamu berhajat kepadanya ialah kamu memohon kepada Allah syurga dan berlindung dengannya dari neraka. Jadi 4 perkara ini Nabi mention secara khusus mesti kena buat pada bulan Ramadan. 4 perkara tuan-tuan. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, astaghfirullah. Ketiga, as'alukal jannah. Keempat, wa a'udzu bika minan nar. Ni 4 zikir ni. Ada setengah tempat, contoh jadi negara Yaman, budaya mereka sebelum azan maghrib 10 minit dah duduk dalam masjid surau, zikir ni diorang akan baca secara beramai-ramai. Siap ada lagu lagi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. 4 doa ni. Biasanya dia baca doa ni 4 kali atau 5 kali. Lepas tu dia akan baca satu lagi doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini juga adalah doa yang Nabi suruh baca pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang bulan Ramadan, khususnya pada waktu-waktu yang kita sebutkan tadi mustajab doa, kita perlu memperbanyakkan 4 perkara yang Nabi sendiri suruh kita perbanyakkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. 4 perkara ini adalah 4 perkara yang Nabi suruh kita banyakkan sepanjang pada bulan puasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kesungguhan kita mencari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kesungguhan kita nak minta kepada Allah syurga dan minta kepada Allah perlindungan daripada neraka, mudah-mudahan kesungguhan ini dipandang dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan puasa yang mulia ini. Alangkah ruginya apabila seseorang itu masuk dalam bulan puasa tetapi dia keluar daripada bulan puasa dalam keadaan dosa-dosanya tidak terampun, wal iazubillah. Justru
kesungguhan yang kita perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang melayakkan kita ini diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu dulu perkongsian kita pada petang ini. Mudah-mudahan ada manfaat di dunia di akhirat insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.